Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua bersama Cikgu Aisyah dalam kelas Matematik Tambahan tingkatan 5, bab 6 fungsi trigonometri. Subtopik 6.6 aplikasi fungsi trigonometri untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Okay, video kali ini kita akan bincangkan macam mana nak menyelesaikan persamaan trigonometri. Kita nak bincang latihan dalam buku teks. Jom tengok. Video kali ini kita nak bincang latihan kendiri 6.11. Kita baca soalan dulu. Soalan pertama. Dalam merancang penerbangan, juruterbang pesawat perlu menentukan kelajuan darat V km per jam pesawat itu dengan mengambil kira laju dan arah angin. Kelajuan darat dalam kilometer per jam boleh diungkapkan sebagai V sama dengan 770 sin 135 darjah per sin theta. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai V jika tangent theta sama dengan 7 dan theta berada di antara 0 darjah hingga 180 darjah. Okay, dekat sini clue kita yang pertama ialah theta kita ialah di antara 0 hingga 180 darjah, bermaksud di dalam sukuan manakah theta itu berada. Okay, oleh kerana tangent itu bernilai positif, dan 0 hingga 180 darjah hanya berada di sukuan pertama dan sukuan kedua. Jadi, tangent positif hanya berada di sukuan pertama. Jadi, kita lukiskan theta kita dekat situ. Ini theta ya. Jadi, tangent ialah tentang bersebelah kan. Jadi, kita buatkan 7 theta. Tangent theta sama dengan 7 tu 7/1. That means theta 7 tu ialah tentang dan 1 tu ialah sebelah. Jadi daripada theta tentang kita dekat sini, nah 7, sebelah kita di sebelah theta, sini 1. So 7, 1. Lukisan dia tak adalah valid sangat kan? 7 dengan 1. Okey. Anggaran sahaja. Jadi daripada sini kita boleh dapatkan hypotenuse kita. Hypotenuse kita dapat 7 kuasa 2 tambah dengan 1 kuasa 2, kita akan dapat set 50. Jadi ni hypotenuse set 50. Okey, seterusnya dapatkan sin theta. Sebab dekat sini kita ada sin theta 770 sin 135 darjah ni kita boleh tekan kalkulator saja, tapi theta kita tak tahu lagi. Jadi sin theta kita kena cari. Sin theta ialah tentang per hypotenuse. Betul tak? Sin tentang per hypotenuse. Jadi 7 per set 50 ni dia. Okey, so kita dah dapat sin theta. Maka kita boleh masukkan dalam formula ni 770 sin 135 darjah per sin theta. Okey, sin 135 darjah ni sama dengan sin 45 darjah. Kalau kita dah biasa dengan sudut rujukan. Okey, sin 135 darjah sama dengan sin 45 darjah. So, jadi nilai dia mestilah sama dengan 1 per set 2. Okay, kalau tak ingat tak apa, just tekan kalkulator pun boleh. 770 darab dengan sin 135 darjah. Per dengan sin theta ni, kita dah ada nilai yang ni, kita masukkan. 7 per set 50 pun boleh tekan kalkulator. Kalau biasa guna pecahan, boleh masukkan terus nilai. Okay, jadi 770 per set 2 yang atas. Per ni jadi darab. Set 50 per 7 terbalik. Okay, cikgu suka guna kalkulator. Suka guna pecahan sebab mudah nak hapuskan. Okay, 110, 7 dengan 770. Kemudian 50 dengan 2 ni kita combine. 50 per 2 boleh di mudahkan. Jadi set 25 jadi 5. Jawapan dia ialah 110 darab dengan 5, 550 km per jam.
Soalan kedua, dengan menggunakan identiti secant kuasa 2A tolak tangen kuasa 2A sama dengan 1, cari nilai tepat bagi tangen A. Jika secant kuasa 2A tambah tangen kuasa 2A sama dengan 2. Okey, secant kuasa 2A tolak tangen kuasa 2A sama dengan 1 ini sebenarnya merupakan salah satu identiti asas yang ada 3 tu kan? Saya ingat lagi kan? Okay, kita salin apa yang diberi, secant kuasa 2A tambah tangen kuasa 2A sama dengan 2 ni. Okay, kemudian menggunakan identiti asas ni, kita boleh pemudahkan persamaan yang diberi ni untuk dapatkan tangen A tu. Okay, apa yang kita dapat kat sini? Secant kuasa 2A ni, kita tengok identiti asas ni, secant kuasa 2A ni, kita boleh gantikan dia dengan bila tangen kuasa 2A bawa ke sebelah jadi tambah. 1 tambah tangen kuasa 2A. Betul kan? Secant kuasa 2A sama dengan 1 tambah tangen kuasa 2A. Jadi kita gantikan ni ke dalam secant kuasa 2A. Substitute. Okay. Secant kuasa 2A dah jadi 1 tambah tangen kuasa 2A. Kemudian yang tambah tangen kuasa 2A ni turunkan saja sama dengan 2. Okay. Apa berlaku sekarang? Tangen dengan tangen ni kita tambahkan, kiranya katakan ini Y tambah dengan Y. Y tambah Y jadi 2Y kan? Jadi 2 tangen kuasa 2A. 1 bawa ke sebelah jadi 2 tolak 1 sama dengan 1. Tangen kuasa 2A sama dengan 1 per 2. 2 bawa ke sebelah kan? So sekarang ni tangen ada kuasa 2. Jadi kita nak tangen A sahaja. Jadi yang kuasa 2 ni akan kita bawa ke sebelah akan menjadi punca kuasa 2. 1 per 2 punca kuasa 2. Maka jawapan dia, bila punca kuasa 2, punca kuasa 2, nombor genap, punca kuasa 2 mesti ada, hasil dia mesti ada positif ataupun negatif. Bila dia nak nilai tepat, kita bagilah dalam nilai. Ini pun dah boleh sebenarnya, tapi kita bagilah kita punca kuasa 2 kan dia. Tangen A sama dengan 0.7071 atau negatif 0.7071. Soalan ketiga, ada gambar otak. Agak kebat sikit lah. Ellie bercadang untuk menampal kertas hiasan dinding menggunakan teknik collage. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segitiga ABC yang terdiri daripada dua jenis kertas warna. Titik D terletak di atas AC. Kat sini dengan keadaan AD sama dengan 7 cm, DC sama dengan 8 cm, BC sama dengan 10 cm dan sudut ACB ialah 90 darjah. Untuk mengelakkan pembaziran, Ellie perlu mendapatkan ukuran yang tepat bagi kepingan kertas warna tersebut. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Dia nak tangen alfa tambah beta. Di sini tangen alfa tambah beta. B dia nak tangen alfa sahaja. C dia nak tangen beta sahaja. Okey, so macam mana kita nak cari? Selepas kita dapat ketiga-tiga yang diminta, dia akan minta kita nyatakan nilai alfa, nilai beta, sudut BAC, sudut yang atas ni, sudut ADB, sudut cakah ni, dan sudut BDC. BDC. Okay, sudut dekat atas ni. Yang ni kita dapat, nanti kita cari yang ni pula. Okay. Panjang BD. Panjang B ke D. Okay, panjang B ke D tak ada masalah. Panjang AB. Juga tidak ada masalah. Okay. Kenapa dia letak gambar otak ni? Sebenarnya bukannya sebab susah sangat. Tapi sebab mungkin tricky sikit lah. Dia nampak macam banyak sangat maklumat tu. Jadi biasanya murid akan panik. So jangan panik. Nak jawab tu buat slowly. Okay. Okay, yang A dia nak tangen alfa tambah beta kan. Tangen alfa tambah beta. That means yang sini ni. Keseluruhan ni. Mudah sahaja. Okay, sebab tangen alfa tambah beta keseluruhan ni ialah tentang persebelah. Tentang tu maksudnya AC. AC kita 15. Sebelah kita ialah 10. So 15 per 10.
Okey, boleh kita bagi nilai dalam pecahan ataupun perpuluhan. Kalau pecahan, permudahkan jadi 3/2. Kalau dalam perpuluhan, 1/5 lah. Ikut mana kesukaan. Boleh pecahan ataupun perpuluhan. Tangent alpha. Dia nak tangent alpha pun sama jugalah. Tangent alpha tu, okey, kita tutup kat atas tu sekejap. Tangent alpha tentang sebelah. 8/10 ni tentang sebelah. 8/10. Gunakan perpuluhan, kita akan dapat 0.8. Okey, seterusnya dia nak tangent beta. Okey, tengok dekat sini. Tangent beta, macam mana kita nak dapatkan tangent beta sebab segitiga yang dirangkumi oleh sudut beta ni bukanlah segitiga sudut tegak. Okey, yang tak ada 90 darjah kan. Jadi kita kena guna kreativiti. Macam mana nak dapat tangent beta? Kita gunakan rumus tangent alpha tambah beta. Maksudnya kita kena kreatif, kita kena bayangkan apa maklumat yang kita ada. Kita ada alpha dengan beta. Tapi kita tak ada beta saja. Alpha kita ada. Jadi gunakan rumus sudut majmuk. Tangent alpha tambah beta ni sama dengan tangent alpha tambah tangent beta per 1 tolak tangent alpha tangent beta. Tak apa. Tangent alpha tambah beta kita ada 1/5. Tangent alpha kita ada 0.8. So kita masukkan saja nilai-nilai yang kita dah dapat. 1/5 kan? 0.8 tambah tangent beta. Kita sedang cari per 1 tolak 0.8 tangent beta. So, dekat sini, semua yang bawah ni kita bawalah ke sebelah. Kita akan darabkan dengan 1/5 kan? Jadi 1/5 darab 1 jadi 1/5. 1/5 darab 0.8 tangent beta dapat 1/2 tangent beta. Okey? Jangan risau. Ini ibarat 1/5 darab dengan 0.8 y. Kan, jadi 1/5 darab dengan 0.8 sajalah. Sebenarnya jadi 1/2. Tangent beta ni salin je balik. Sama dengan 0.8 tambah tangent beta ni stay, kekal. Seterusnya. Jadi kita kumpulkan tangent beta. 1/2 tangent beta ni cikgu bawakan ke sebelah sana. Jadi 1/5 tolak dengan 0.8 dan cikgu tukar tempat lah. 2/2 tangent beta. 1 tangent beta tambah 1/2 tangent beta dapat 2/2 tangent beta. Kemudian 1/5 tolak 0.8 dapat 0.7. Kita nak tangent beta 2/2 kita akan bawa ke sebelah. Jadi bahagi. Jadi 0.7 bahagi dengan 2/2 dapatlah tangent beta kita 0.3182. Okey, dekat sini kita dah dapat 3 maklumat. Tangent alpha tambah beta ialah 1/5. Tangent alpha ialah 0.8. Tangent beta ialah 0.3182. Kita tulis kat sini. Seterusnya, nyatakan nilai alpha, beta. Maksud apa? Alpha ni ialah sudut. Sekarang kita ada tangent alpha saja, kita tak ada alpha dia, tak ada sudut dia. Jadi maksudnya dekat sini dia minta kita cari sudut. Okey. Alpha. Kita ada tangent alpha. Tangent alpha sama dengan 0.8. Untuk dapatkan alpha saja, tangent ni kita akan bawa ke sebelah jadi tangent iaitu 1 tu maksudnya shift. Kita tekan dekat kalkulator shift tangent 0.8. Okey, shift tangent 0.8. Kita akan dapat 38.66 darjah. Atau bila tekan kalkulator, tekan shift, tekan tangent 0.8 and then sama dengan keluarlah 38.66 dah. Macam tu kan? Atau kalau kita nak sebut ataupun kita nak tulis jawapan kita dalam darjah dan minit. Okey, macam ni. Tekanlah ini simbol untuk ataupun button untuk darjah, minit dan saat.
Okay, yang pertama, bulat pertama ni 38 darjah. Okay. Yang ini ialah 39 minit. Okay, bulat tu kan. Kemudian, lepas tu yang last kali, selepas yang minit punya bulat ni, ialah saat. 35.31. Dia akan ada darjah, minit dan saat. Kita tengok dekat, kalau kita nak darjah dan minit, kita kena tengok bahagian saat ni sekiranya dia lebih daripada 30. Sebab 1 minit ialah 60 saat. Maksudnya separuh daripada 60 saat ialah 30 saat. Betul tak? Lebih daripada 30 saat, maka kita kena bundarkan tambah 1 dekat minit. Jadi, dalam sebutan darjah dan minit, ialah 38 darjah 40 saat. Okay. Kalau korang faham, boleh rewind balik tadi. Okay. Macam mana nak dapatkan ataupun nak bundarkan daripada saat masuk ke dalam minit. Okay. Macam mana nak tekan, rewind balik. Okay. Seterusnya, nak cari beta. Kita samalah macam tadi. Kita ada tangent beta. Tangent beta sama dengan 0.3182. Jadi kita nak beta, kita bawa tangent ke sebelah. Jadi tangent negatif 1. Tekanlah shift tangent. 0.3182 sama dengan 17.65 darjah atau 17 darjah 39 minit. Okey, seterusnya. Sudut BAC. 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 Kat sini kita dah memang tahu 90 darjah. Kat sini ialah alfa tambah beta. Sudut ABC. Sama ada kita nak buat, nak gunakan shift tangent 1.5 dapat 56 darjah 19 minit ni. Ataupun tambahkan terus pun boleh. Tambahkan 38 darjah 40 minit tambah dengan 17 darjah 39 minit. Okey, tak ada masalah lah. Ini pun senang, ini pun mudah. Dua-dua boleh. Tambahkan terus pun boleh. Shift tangent pun senang juga nak dapat. Okey. Jadi sudut ABC ataupun alfa tambah beta tadi kita dapat 56 darjah 19 minit. Dia nak BAC. Oleh itu, BAC ialah 180 tolak dengan 90 tolak dengan 56 plus 19 dapatlah 33.41. Okay, sekarang seterusnya dia nak sudut ADB, sudut cakah ni. Sudut ADB. Okay. Maklumat yang kita ada, beta kita dah dapat 17 darjah 39 minit. BAC kita dah ada 33 darjah 41 minit. Nak dapatkan ADB. Dapatkan ADB. 180 darjah tolak 33 darjah 41 minit tolak 17 darjah 39 minit. Kita akan dapat 128 darjah 40 minit. Okey. Seterusnya BDC. BDC nak dapat sudut sebelah daripada sudut cakah ni tadi. Tentu kita akan tolakkan dengan 180 darjah. 180 darjah tolak 128 darjah 40 minit. Kita akan dapat BDC. Okay? Sudut BDC ialah 51 darjah 20 minit. Okay. Sudut settle. Cari panjang BD dan panjang AB. Panjang BD hanya gunakan teorem Pythagoras. Kita cari hypotenuse. Jadi 10 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2. Kita akan dapat 12.81 cm selepas kita punca kuasa 2 kan. Untuk AB, sama jugalah. Kita gunakan
Teorem Pythagoras. 15 kuasa 2 tambah dengan 10 kuasa 2. 7 kuasa 2 dapat 18,03 cm. Okey. Okey, itulah tadi contoh-contoh soalan untuk menyelesaikan masalah dalam trigonometri. Taklah susah mana pun, yang penting kena tenang. Okey, sampai sini saja video untuk kali ini. Kita jumpa lagi lain kali. Bye-bye.